Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini Awani Sarawak, anda bersama saya Syaf Syukri dan kita saksikan antara tajuk utama untuk malam ini. There is no such thing as an allegation that we want to use this money as our whims and fancy. This is a very serious allegation. Belia pelapis baharu industri pertanian. Fahami hak dan undang-undang MA 63. Bayaran kontra RM1 bilion daripada Kerajaan Persekutuan hanya untuk percepatkan proses bina dan naik taraf sekolah daif di Sarawak. Dengan dana yang disalurkan itu, ia akan melancarkan lagi projek berkenaan terutama bagi sekolah yang memerlukan tindakan segera. What we are trying to do is using contra is to facilitate, to accelerate the procedures. And because of that, it will help us to repair the dilapidated school faster. But the rest of it is still normal government procedure. Peruntukan RM1 bilion itu sebenarnya tidak cukup untuk menampung pembangunan semula sekolah daif di Sarawak. Sarawak memerlukan sekurang-kurangnya RM3 hingga RM4 bilion untuk menangani masalah sekolah daif secara total. Tidak telus, ia tidak benar sama sekali. Pembayaran pinjaman kontra RM1 bilion itu adalah untuk bina dan naik taraf sekolah-sekolah daif. There is no such thing as an allegation that we want to use this money as our whims and fancy. This is a very serious allegation, just to prove that we are not transparent. In fact, it involves every agency, the federal, the states, how this $1 billion money can be used. Walaupun berdepan cabaran kewangan, Kerajaan Sarawak bersungguh-sungguh selesaikan masalah sekolah daif di Sarawak. Dua projek pembinaan baru dan pemindahan lokasi melibatkan RM65 juta. Dua sekolah itu ialah Sekolah Kebangsaan Ulu Sengan Bintulu RM29.488 juta dan SK Meludam Betong RM30.765 juta. Menerusi inisiatif Transformasi Luar Bandar 2018-2020 melibatkan 63 sekolah libatkan RM20 juta. Manakala menerusi dana peruntukan pembangunan khas Ketua Menteri pula libatkan 90 sekolah dengan jumlah RM37 juta. Dan semua peruntukan ini adalah daripada Kerajaan Sarawak. Sejajar dengan Ordinans Sarawak Multimedia Authority SMA 2017, Kerajaan Negeri rancang bina 300 menara di seluruh negeri. Setakat ini, kerja-kerja pemantauan giat sedang dilakukan melibatkan kos RM500,000. Malah Kerajaan Negeri juga jangka pembinaan pemasangan peralatan menara dan rangkaian komunikasi bermula penghujung 2020. Constructing a towers is not that easy, even each towers, because dia melibatkan tidak kurang daripada 20 agensi. Dan reki ini melibatkan sebuah kawasan negeri yang sebesar Semenanjung Malaysia dan kebanyakan tower ini akan dibina di kawasan luar bandar. Agensi-agensi yang perlu kita that we have to engage ialah seperti Land and Survey, SESCO untuk memastikan ada bekalan elektrik dan juga JKR, local councils, and of course most important is the network facilities providers and network facilities network services providers. So we have to engage with them to ensure that the towers are not, truly functioning. Bagi pelihara kepentingan rakyat melalui Hak Adat Bumiputera NCR dengan adil dan saksama, sebanyak 4,684 kes dicatat setakat 28 Februari tahun 2019 di bawah Mahkamah Bumiputera Sarawak dan sudah separuh daripada angka itu berjaya diselesaikan. Bagi kes tuntutan sivil, terdapat 4,684 telah didaftar. Daripada jumlah itu 2,370 iaitu atau 50.6% telah diselesaikan. Sementara kes yang belum diselesaikan adalah sebanyak 2,314 atau 49.4%.
Kerja-kerja naik taraf Jalan Datuk Muhammad Musa hingga ke bulatan G3 Samarahan dijangka bermula pada penghujung Ogos ini. Kerja-kerja naik taraf itu libatkan jalan berkembar 4 lorong sepanjang 10.7 km, 2 buah jejantas pejalan kaki dan pemasangan lampu jalan. Kesemuanya menelan kos RM228.4 juta. Malah 3 buah jambatan baru akan dibina manakala 2 jambatan sedia ada akan diganti dengan jambatan baru. Kerja-kerja menaik taraf jalan di sepanjang Datuk Muhammad Musa ke bulatan G3 Samarahan masih di peringkat reka bentuk terperinci ataupun detail design dan penyediaan dokumen tender selepas Value Engineering Lab diadakan pada 18 hingga 22 Februari 2019 yang lalu. Projek ini diharap boleh menyelesaikan kesesakan lalu lintas di sepanjang jalan tersebut dan ini bermakna bahawa projek ini adalah di antara projek yang berimpak tinggi. Projek naik taraf ini juga dijangka siap sepenuhnya dalam tempoh 3 tahun. Penglibatan belia penting bagi lahirkan pelapis baru majukan lagi industri pertanian. Dengan itu, kerajaan negeri sasar seramai 1,343 belia terima bantuan bernilai RM11.6 juta pada tahun 2019. Namun, angka itu masih berada di tahap rendah. Lantas, Kerajaan Sarawak komited laksanakan pelbagai program pertanian. Jabatan Pertanian menyediakan bantuan berbentuk input pertanian dan khidmat nasihat sokongan untuk pelbagai program tanaman, ternakan, aquaculture dan juga industri asas tani. Dan permohonan ini terbuka kepada semua golongan tanpa mengira tahap ekonomi, umur ataupun pendidikan mereka. Dek kerana durian Sarawak terus terima permintaan yang tinggi, Jabatan Pertanian Sarawak dan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama serta beberapa syarikat lain akan bekerjasama bangunkan industri durian tempatan. Menurut timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Ugah Embas, terdapat permintaan yang luar biasa dari China. Untuk itu, usaha tanam lebih banyak pokok durian Musang King akan dilakukan kerana popularitinya ditambah dengan harga pasaran yang baik. RM18 juta juga diperuntuk bagi bangunkan industri durian di Sarawak. Tahun lalu menyaksikan 30 tan paste durian dieksport ke China dan tahun ini sejumlah 100 tan lagi dieksport menerusi syarikat penaung Top Fruit Sendirian Berhad. Top Fruit ketika ini memasarkan durian Musang King ke 7 negara termasuk China dan kilang pemprosesan mereka diiktiraf di peringkat antarabangsa. Kita berehat seketika, lagi laporan sidang DUN selepas ini dan Kampung Budaya terus tarik pelancong kenali warisan etnik Sarawak. Bertemu semula. Bagi menangani masalah kemiskinan di Sarawak, satu unit khas di bawah Jabatan Ketua Menteri dicadang penubuhannya oleh barisan ahli parlimen di sana. Cadangan ini bagi bolehkan unit itu berdiri sendiri bagi banteras masalah kemiskinan dalam kalangan warganya. Adun Telang Usan Dennis Ngau berkata, agenda banteras kemiskinan hanya akan berjaya dengan adanya satu unit khas yang ditubuhkan berteraskan perancangan dan formula dalam mendepani masalah itu. Tambahnya, ini juga merupakan waktu yang sesuai bagi pihak berkuasa menggariskan prosedur operasi standard SOP dan rangka kerja yang bersesuaian bagi bolehkan mana-mana pertubuhan menghantar bantuan kepada golongan yang memerlukan. Ini bagi membolehkan setiap kekurangan mereka dapat dipenuhi sekaligus mengurangkan beban golongan sasar ini. Masalah bekalan air masih menjadi cabaran utama penduduk yang menetap di Jalan Selirik dan Jalan Bukit Goram di Kapit. Masalah ini akan bertambah kritikal dengan pembangunan beberapa lagi projek perumahan di kawasan berdekatan. Untuk itu, Adun Bukit Goram Jefferson Jamid Unyat berharap agar kerajaan negeri sedia mempertimbangkan cadangan membina sebuah empangan di Sungai Sut Nikal. Cadangan ini dilihat sebagai alternatif buat penduduk mendapatkan bekalan air bersih dan selamat serta tidak lagi berdepan situasi sama di masa akan datang. Antara kawasan penempatan yang sering berdepan masalah bekalan air termasuk Taman Igzora, Taman Gelong dan Taman Bian Hua. 11 tender dikeluarkan bagi laksana projek rakyat untuk tingkatkan sistem bekalan air di Samarahan. Menerusi 11 projek yang ditender itu, 4 projek siap sepenuhnya manakala 7 lagi di peringkat pembinaan.
Menteri Muda Utiliti Datuk Lee Wan Lagang berkata kesemua projek dalam program ini di Samarahan dijangka siap pada penghujung 2020. Bagi skop kerja jangka pendek, ia merangkumi kerja baik pulih loji rawatan sedia ada dan baik pulih tangki yang bocor serta membina paip dasar sungai baru. Ini bagi tingkatkan pembekalan air dari Lembaga Air Kuching ke Asajaya dan kawasan-kawasan lain. Manakala bagi skop jangka panjang, ia libatkan kerja pergantian paip uzur dan turut merangkumi penambahan bilangan stesen pam penggalak dan tangki aras tinggi. Anggaran kos keseluruhan projek rakyat di bahagian Samarahan kira-kira RM414 juta. Perjanjian Malaysia 1963 MA63 perlu jelas dan terperinci. Ini bukan sekadar luaran saja, sebaliknya difahami sepenuhnya oleh ahli parlimen dari sudut hak dan undang-undang. Apabila ahli parlimen memahami, ia mudah diterjemahkan kepada rakyat. Malah untuk dapat sokongan 2/3 di parlimen juga mudah jika ahli parlimen faham perkara yang dibentangkan. Dan daripada pemahaman itu nanti akan menyusul sokongan. Tapi kalau mereka pun tidak faham, ini masalah dia. Jadi saya di Sabah bersedia, saya membantu MP-MP daripada Sabah. Saya juga kalau sekiranya diperlukan boleh membantu MP-MP daripada Sarawak. Tiada hal. Kita sama-sama Borneo States, kan? Kita bukan orang asing. Orang lain tidak boleh pengaruhi sokongan sekiranya ahli parlimen itu faham akan perjanjian tersebut. Zainal berkata demikian apabila menjadi panel pada Forum Understanding Borneo's Quest for Equal Partnership di Fakulti Undang-Undang Universiti Melaya pada Khamis. Sarawak yang terkenal dengan kepelbagaian dan kemewahan budaya menjadikan ia negeri yang sangat unik dan aset yang bernilai yang harus dipelihara. Kampung Budaya Sarawak yang telah dibuka sejak tahun 1990 lagi terus menjadi tumpuan pelancong dalam dan luar negara. Ehsan Yahya ada ceritanya. Mungkin anda ingat dengan Puteri Santubong Puteri Senjijang, penjaga gunung negeri Sarawak. Bertempat di kaki gunung Santubong ini terdapatnya kampung budaya. 45 minit ambil masa daripada Bandar Air Kuching untuk anda sampai ke sini. Dan apa yang menariknya, di sinilah tempat menghimpunkan segala jenis etnik, budaya dan juga kepelbagaian yang ada di Sarawak. Kalau saya boleh kongsikan dengan anda, mungkin ada yang dah tahu pun berkaitan dengan kampung budaya ini, yang mana di sini terdapat pelbagai jenis rumah, iaitu rumah panjang, rumah bidayuh, rumah iban, rumah orang ulu, rumah penan, rumah Melanau dan juga rumah Melayu serta rumah Cina. Dan berkeluasan 17 ekar dengan mempunyai penduduk sekurang-kurangnya 150 orang. Dan mereka ini melakukan aktiviti harian suku kaum negeri Sarawak seperti aktiviti memproses sagu dan juga menghasilkan kraft tangan. Di sini bukan sahaja menjadi tumpuan kepada masyarakat yang berada di sekitar Malaysia, malah pelancong juga ramai yang datang di sini. Dan apa yang menarik, setiap hari pada pukul 11.30 pagi ada tarian kebudayaan yang akan dipersembahkan. Dan apa yang menarik, Kampung Budaya Sarawak ini sebenarnya telah dibuka sejak 1990 dan telah memberikan pengalaman yang cukup indah bagi pengunjung yang mahu merasai sendiri gaya hidup serta kediaman sebenar masyarakat unik tersebut. Di sini bukan kita melihat kepada bagaimana masyarakat itu tinggal, tetapi di sinilah untuk kita menjadi platform ataupun pit stop untuk pelancong dan juga orang ramai mengetahui secara keseluruhannya bagaimana etnik dan suku kaum yang ada di Sarawak. Pentas yang terdapat di kampung ini juga telah digunakan untuk persembahan tarian tradisional pelbagai kaum. Baik, kepada anda yang mungkin belum sampai ke Kampung Budaya Sarawak ini, ambil masa dan ambil ruang anda untuk datang ke sini menyaksikan kepelbagaian yang ada di Sarawak. Sekian dulu, saya Ehsan Yahya untuk Awani Sarawak. Jumpa lagi. Dengan itu, sekian Awani Sarawak untuk hari ini. Saya Syaf Syukri. Assalamualaikum dan salam hormat.